kita tentang perumpamaan di dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah mengemukakan perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran, yang mana yang disebut dalam ayat yang ke-27, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripada perumpamaan. Allah SWT mengemukakan, memberi kita satu perumpamaan atau satu misal perbandingan tentang tauhid dengan syirik, tentang orang-orang musyrikun dengan orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah SWT. Orang yang menyembah banyak Tuhan atau dia menyembah selain daripada Allah SWT dengan mereka yang menyembah Allah SWT. Perumpamaannya dua golongan, satu yang tauhid, satu yang musyrik. Daraballahu mathalan, itu Allah memberi satu perbandingan, perumpamaan orang yang syirik ni. Rajulan fihi syuraka, itu seorang lelaki, seorang hamba, lelaki fihi syuraka, yang dimiliki oleh syuraka. Syuraka dalam bahasa kita akan kongsi gitulah. Ada beberapa orang yang berkongsi. Seorang hamba ni dia banyak tuan lah. Dia banyak tuan. Bukan itu saja tuan-tuan, mutasyakisuna. Tuan-tuan ini dia punya tuan dia punya tabiat dia bertentangan dan kemahuan dia. Perintah dia, arahan dia saling berlawanan. Jadi macam mana nak kerja tu? Macam mana nak kerja? Jadi ni masuk dia cakap kau cat warna merah, jangan warna merah, ni warna putih. Mana tu? Bila nak settle ni kan? Jadi macam-macam dia punya kemahuan yang bertentangan. Kemudian dibandingkan dengan lagi satu lelaki warajulan, dan seorang lagi salaman lirajul. Itu salam, itu dia hanya dimiliki oleh seorang rajul, seorang tuan saja. Jadi dia dalam keadaan mudah untuk ikut kepada tuan yang satu ni. Salaman itu dia selamatlah. Dalam keadaan dia selamat, dia serahkan arahan dia kepada lelaki. Lelaki itu milik seorang tuan dia. Allah SWT bertanya, hal yastawiyan masalah, adakah sama permisalan ini dua hamba, adakah sama kedua hamba itu, sama tak keadaan dia? Jawapan dia tidaklah. Kalau kita dalam dunia pekerjaan pun, kalau kita banyak bos menjaga kita, semua orang suruh perintah kita. Dulu saya kerja di masjid Naim di Singapura. Dia ada LPM nama dia. LPM ni lembaga takbir masjid lah. Sini EJK, sana LPM. Jadi saya sebagai pegawai dakwah. Jadi ini atas 10 orang, semua dia boleh arahkan kita. Datang dia Ustaz buat ni, Ustaz buat ini, Ustaz buat ini. Aku dah banyak bos ni. Saya pun fed up dalam mesyuarat. Saya cakap berapa banyak ketua saya ada ni, semua boleh arahkan saya semua. Memang frust lah, memang frust. Apa-apa projek dia semua macam bagi arahan, semua bagi arahan. Saya dekat dengan pengurusi dia, saya nak dengar arahan daripada awak dia. Dia tak nak dengar arahan dia. Pengurusi pun dia setuju, lain orang tak boleh bagi arahan. Stop. Pasal kita stres, kita dapat banyak sekali arahan. Seorang yang bagi arahan. Hanya gini ya, kita dah rasa macam stres kerja pun stres kita. Itu kita bagi arahan itu, dia tak berkepentingan, dia tak bergaji, tak apa, volunteer saja. Kalau ini yang ada kepentingan, lagi teruk lagi gitu. Dia arah. Jadi confirm, pasti tidak sama seorang itu mempunyai banyak ketua dengan seorang yang lagi hanya memiliki satu ketua saja. Jadi begitulah orang yang musyrik ni. Orang musyrik ni dia macam-macam.
macam-macam berhala dia ada. Dia bukan ada satu berhala. Berhala ni suruh buat ini, suruh buat ini, yang ini pula berhala tak boleh berbuat lah. Dia punya Tok Sami lah yang akan bagi. Datang nak apa ni? Oh nak ini, kau ada nak tikam nombor, nak ini macam-macam lah. Permintaan berhala tu akan kau kena bagi ni, kena bagi ni, pergi sini pula, lain pula. Jadi macam-macam arahan dia dapat untuk menyembah berhala. Dan kita tak tahu pasal kita tidak dilahirkan sebagai penyembah berhala. Psikologi kita tak tahu. Dan siapa di sini lahir sebagai penyembah berhala? Tak ada kan? Cuma lahir sebagai seorang Islam, kita tak tahu. Tapi mereka rasa. Sebab itu Allah bila buat perumpamaan ni, orang-orang musyrikin ketika itu mereka terasa. Mereka tahu hakikat sebenarnya. Menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak Tuhan. Kadang dia takut Tuhan ni, kadang takut Tuhan ni. Macam orang lah kalau dia ada penyakit, kena jin ke sihir ke apa, dia banyak bomoh contohnya. Biasa orang kita, dia akan kalau tak baik-baik, tukar bomoh ni nak permintaan ini, bomoh ni nak ini, bomoh ni nak macam-macam dia kena ikut perintah ataupun tuntutan daripada bomoh-bomoh. Macam gitulah dia syuraka, dia banyak orang yang beri arahan kepada dia. Jadi orang musyrik ni, hidup mereka ni, kalau dia betul-betul lah mereka menyembah semua Tuhan-Tuhan yang ada tu, Tuhan-Tuhan yang ada tu, kalau mereka sembah tu, memang kita kata contoh je masuk di ajaran dia, sembah Tuhan ni, ni Tuhan apa mak? Ni Tuhan ini, ni Tuhan ini, kalau kau nak apa ni, rezeki, ni Tuhan ni, sembah Tuhan ni pula, Tuhan ni, sembah banyak. Dia dalam ada satu ke banyak tuan-tuan. Bali itu land of 1,000 temples saja. Temple saja 1,000. Dalam dia, berhala dia banyak sekali. Berhala dia bukan satu dua berhala kalau kita buat. Banyak sekali. Jadi ini berhala lain, macam-macam berhala. Tak tahu lah berhala ni ada mazhab ke apa. Ada ini mazhab ni memang ada. Kalau Datuk Kong tu, tuan-tuan Google Datuk Kong tu, kalau nak sembah dia, nak minta permintaan 3 hari tu boleh makan babi. Hari tu boleh makan babi dengan apa ya? Arak ke apa lah? Tak ada. Tapi yang saya ingat babi ya. 3 hari tu makan babi. Pasal Datuk Kong tu orang Islam, orang Melayu. Dia pakai kopiah, pakai sokok. Yang mereka sembah ni, betul-betul tengok betul dia warna kuning ni betul-betul. Itu orang Melayu. Yang mereka sembah, yang jadi berhala mereka tu, itu orang Melayu, bukan Cina. Itu orang Melayu. Orang Melayu dia kata ni orang saleh, orang baik. Orang baik. Jadi kalau nak sembah dia, tak boleh makan babi. Kalau kita nak minta dengan dia 3 hari kita tak boleh makan babi. Jadi dia ada dia punya permintaan. Jadi itulah, setiap berhala tu ada permintaan dia. Tu bingung nak sembah. Dengan seorang ni dia mentauhidkan Allah SWT. Allah SWT, arahan Allah semua standard dia, sama je. Perintah Allah SWT mudah. Kita pun ada bingung tak? Nak dengan tak nak je kita beribadat kepada Allah SWT. Tak ada timbul confuse lah aku, apa ni Allah perintah ni macam mana ni? Tak ada. Biasanya yang buat confuse ni ustaz-ustaz je. Kalau daripada Allah SWT, satu je perintah Allah SWT. Jadi senang je untuk menyembah Allah SWT. Dan Alhamdulillah, yang mana Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Itu jelas sangat isu tauhid ini. Jadi kita ucapkan Alhamdulillah yang tidak ada sekutu pun. Satu sekutu pun tak ada campur tangan. Tak ada, kita kata di samping Allah SWT, tak ada sekutu pun. Partner saya katakan, rakan kongsi, tak ada. Allah tak ada. Kalau kita buat rakan kongsi, kita sendiri yang buat, Allah tak terima ibadat kita. Aku sebaik-baik rakan kongsi. Anda nak buat bisnes tak dengan satu orang ni? Untung je semua dia bagi hantar. Nak tak? End of the year untung je, aku tak nak apa. Aku bagi kau semua sekali untungan ni.
Jadi Allah kata, aku sebaik-baik rakan kongsi. Aku sebaik-baik. Kalau ada orang yang buat rakan kongsi, sekutu bagi aku akan bagi semua dia kepada rakan kongsi aku. Kau ambil lah, ini punya ibadat, ambil, aku tak nak ambil. Allah SWT tak nak ambil. Itu betul Allah cakap, aku sebaik-baik rakan kongsi, aku tak nak ambil pun. Apa saja ibadat dia, kau ambil, kau bagi pahala, dia dapat pujian, apa saja. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, hatta dalam solat kita pun, kita syirik kepada Allah SWT, Allah tak? Allah tak tetapkan. Mana ada Allah? Kalau Allah nak ada, kalau lah kita cakap lah, kalau Allah nak ada syuraka, sekutu kan, sebaik-baiknya kalau kita cakap lah, siapa yang paling dekat dengan Allah SWT? Malaikat. Malaikat paling dekat dengan Allah SWT. Kalau manusia dengan malaikat, siapa yang lagi dekat dengan Allah? Malaikat kan? Manusia ada pikul arash. Yang pikul arash ni apa? Malaikat dah dekat dah tu, dah dekat arash jadi yang apa ni, kita kata yang dekat dengan Allah SWT adalah malaikat. Tentu saja malaikat Jibril lah, malaikat Jibril yang paling rapat kalau dia jangan ambil kata-kata saya ni kalau lah ada sekutu, tentu malaikat. Tentu kita berdoa kepada malaikat Jibril, kita berdoa kepada malaikat ini, malaikat ni, kita menyembah malaikat ni. Tapi itu pun Allah tak ada. Tak ada pun. Malaikat pun kata dalam Quran cakap Allah, malaikat ni tak boleh bagi syafaat pun. Tak boleh bagi syafaat pun, melainkan dengan izin Allah SWT. Itu pun bagi siapa yang Allah ridai. Last sekali Allah SWT tak ada sekutu langsung bagi Allah. Bal cakap aksaruhum, tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun. Kebanyakan mereka siapa? Orang-orang musyrik ni. Orang-orang musyrik ni, dia jelas macam mana pun dia tak tahu pasal dia dilahirkan konsep dia adalah konsep syirik kan. Dia punya i'tiqad dia, akidah dia adalah akidah syirik. Dia tak faham tentang tauhid. Tak faham. Sebab itu dalam agama selain daripada Islam tak ada bab syirik. Ada tak bab syirik? Bab syirik selain daripada agama Islam tak ada bab syirik. Kadang-kadang ada orang mereka yang agama mereka tu agama syirik, agama musyrik. Hatta ahli kitab pun agama dia sekarang ni dah agama syirik. Jadi agama mereka adalah agama syirik. Itu dia punya doktrin dia, itu dia punya ideologi dia, itu dia punya pegangan dia. Itu syirik adalah pegangan mereka. Jadi dia nak faham tauhid ni dia tak boleh. Dia tak boleh sembah selain daripada Allah, takkan tak boleh minta selain daripada Allah, tak boleh langsung, takkan tak boleh niat selain daripada Allah, tak boleh langsung. Jadi Islam datang dengan tauhid, ikhlas beribadat kepada Allah SWT. Niat pun tak boleh. Jangan cakap berdoa, jangan cakap menyembelih, jangan cakap apa saja. Niat pun untuk selain daripada Allah pun tak boleh juga. Tapi itu bukan syirik besar lah, syirik kecil. Niat pun tak boleh untuk selain daripada Allah. Tengok striknya agama Islam dalam bab menjaga tauhid. Tapi mereka tak faham. Mereka tak faham hakikat tauhid ini. Mereka tak faham. Jadi Allah dah bagi mereka contoh, tak faham juga. Allah kata innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Ini ulama bincang senang je dekat ulama kalau ayat ini, kenapa ni Allah cakap mati pula, sesudah macam ini kenapa juga mati. Jadi ada ulama komen, mereka ni sekarang ni sedang bertentangan. Rasulullah SAW di Mekah dengan orang-orang musyrik ni kan, ideologi ataupun agama bertentangan, antara tauhid dengan agama syirik ni bertentangan ini. Jadi tak settle, takkan settle. Kita apa ni, agama ni, konflik agama ni akan bersatu tak? Boleh tak ada penyatuan agama? Boleh? Tak ada. Mana boleh ada penyatuan agama? Kita macam mana nak bersatu agama kita? Tuhan yang disembah dia dah berlainan. Semua konflik lah antara kita
dengan agama yang lain. Konflik agama tu sampai mati lah, sampai hari kiamat konflik antara agama. Itulah satu keluarga tu kan, satu keluarga. Satu ni sembah Allah, satu ni sembah berhala. Yang sembah Allah, dia kata berhala tu Tuhan ke tidak? Dia kata jangan sembah ni berhala ni. Ni berhala tak boleh sembah. Kau cakap apa ni? Takkan dia nak cakap boleh tak apa tu. Boleh aku sembah berhala ni Tuhan aku juga. Ni Tuhan aku. Tak apa, pakai dia nak sembah. Mana ada orang Muslim takkan macam tu. Orang Muslim takkan nak cakap sembah lah. Berhala kau. Ini mana ada? Ini berhala. Black and white lah. Yalah, ini Tuhan palsu. Takkan dia percaya kepada Allah, dia nak suruh orang sembah Tuhan palsu pula. Jadi dah konflik kan? Akan selesai tak? Apa kau cakap Tuhan aku Tuhan palsu? Apa kau cakap Tuhan aku Tuhan palsu? Kau punya Tuhan tu gini, dia cakap tentang Tuhan kita pula gini. Jadi selesaikan tak selesai. Bila selesai mati. Sebab itu kata ulama, Allah kata innaka mayyitun, sungguhnya kau wahai Rasulullah akan mati, wa innahum, dan mereka juga. Mereka di sini kata ulama orang-orang musyrik. Ada yang kata orang Islam dengan orang musyrik semua akan mati. Summa, kemudian yaumal innakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kamu semua yang Islam dan yang musyrik, yang tauhid dengan musyrik ni, pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu, di hadapan Tuhan kamu, tahtasimun akan bertengkar, akan berujar. Jadi dia tak settle sini tuan-tuan, konflik ni dia akan bawa kepada hari kiamat. Settle konflik tentang agama ni tu itu kita cakap tak ada, mana ada. Allah cakap dia akan bawa kepada hari kiamat. Pada hari kiamat baru tengok siapa agama yang betul. Jadi benda yang kita sekarang ni orang bergaduh. Masyarakat kita lah bergaduh tentang ini, bergaduh macam semua pergaduhan. Bila settle dia? Kiamat. Ada satu orang pemimpin ni, ini jahat ni pemimpin ni, ini paling jahat sekali, ini paling baik sekali. Satu pemimpin dua pandangan, betul tak? Ni baik ke jahat ni? Aku tak tahu. Pening pada sebenarnya baik ke jahat ni? Satu seorang pemimpin ni baik ke jahat ni? Satu cakap baik, satu cakap jahat. Jangan gaduh-gaduh. Nanti hari kiamat kita tahu siapa baik, siapa jahat. Kita akan terus bertengkar. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nanti baru yang ini baik ke jahat. Apa nak risau kita? Relax saja. Hari kiamat tahulah. Kita juga awak tuduh dia jahat, awak cakap dia baik, awak pertahankan dia. Satu tuduh, satu bertahan. Siapa nanti yang akan putuskan? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tak? Sabar. Jadi jangan bergaduh-gaduh lah. Jangan bisu-bisu gitu-gitu. Ikut orang kan sekarang tension kan. Cakap aja juga. Kadang kita cakap dengan dia ada seorang taman cakap dengan dia satu nama dia, mengamuk dia. Itu bohong itu kita ni. Relax ke bro? Jangan. Apa? Macam kita kalau tak suka, aku suka Ronaldo. Mana kau suka Ronaldo? Dia teruk kalau dia gini tu. Biasalah kau tak suka apa? Beckham lah. Ni zaman berapa punya pemain bola. Ronaldo dengan Beckham tak bergaduh sampai bertekak. Putus hubungan kerana apa? Dia support Ronaldo, dia support Beckham. Boleh tu tak? Orang gila je buat macam gitu. Kita macam gitulah. Kita ni macam gitulah orang gila aja. Dia support pemimpin ni, dia support pemimpin ni, bergaduh, putus hubungan. Subhanallah. Apa masalah kita ni? Apa masalah kita? Masalah tak baca Quran. Ni masalah dia. Tak balik pada Quran. Jangan bergaduh. Settle tak? Nak settle tak? Okey. Bila settle? Hari kiamat. Okey tak? Kita setuju tak? Awak dengan pemimpin awak, saya dengan pemimpin saya. Bila kita settle hari kiamat nanti kita nak tengok sini ni betul ke tidak. Nanti hari kiamat nanti. Sini tak boleh settle. Sini tak tahu. Tak tahu. Betul tak? Kita perlu betul ke sini ni? Baik ke tidak ni? Jadi apa mana boleh nak tegak-tegakkan hujah. Sampai hari kiamat Allah cakap tahtasimun. Kamu akan terus bertengkaran.
Kata ulama di sini bertengkar tentang apa? Bertengkar tentang perkara dunia. Bukan, ini ayat memang tentang tauhid dengan syirik, tapi ulama juga akan terus bertengkar. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, kamu akan tak settle di dunia ni, tak settle sampai mati dia. Sampai mati benda tak settle. Dia baik ke tidak sampai pemimpin tu mati. bukan orang pengikut dia mati, pemimpin mati. Masih ada cakap baik, ada cakap tak baik. Dia gitu. Jadi nanti hari kiamat nanti baru tahu. Baru tahu Allah SWT akan putuskan. Allahu Akbar. Tenang sikit kalau kita dah tahu macam itu. Benda ini semua akan diputuskan pada hari kiamat. Parti mana yang betul? Kalau terus terang nak cakap, parti mana yang betul? Hari kiamat nanti tahu. Hari kiamat nanti sabar. Hari kiamat nanti kita tahu parti mana yang betul. Yang memperjuangkan Islam, yang menegakkan keadilan. Siapa yang betul? Nanti hari kiamat baru kita tahu. Kalau kita tak tahu.